kestabilan dalam tumbuh-tumbuhan. So ni tajuk kita bahagian yang kedua lah. Jadi hari ni kita akan membincangkan untuk sistem sokongan tumbuhan darat dan juga akuatik. So kamu boleh rujuk buku teks muka surat 134 dan 135. Okey, sebab nota yang saya akan paparkan nanti memang daripada buku teks kamu sahaja. Okey, so jom kita tengok kriteria kejayaan. Jadi hari ini kita ada 3 kriteria kejayaan, iaitu yang pertama adalah menyatakan satu daripada 3 ciri sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu. Yang kedua, menyatakan satu daripada 2 ciri sistem sokongan bagi tumbuhan tidak berkayu. Dan yang ketiga, menerangkan secara ringkas tentang sistem sokongan bagi tumbuhan akuatik. Apa maksud tumbuhan akuatik ni? Siapa tahu apa maksud tumbuhan akuatik? Okey, apa yang dimaksudkan dengan tumbuhan akuatik, kelas? Okey, Jamal dah jawab yang ada dekat air. Betul Jamal? Alright, thank you. Very good. Okey, so jom kita tengok sistem sokongan tumbuhan darat dan akuatik. So hari ni kita akan bincang tajuk ni sahaja. So firstly, kita nak tengok tumbuhan darat. Kalau tumbuhan darat ni yang berada dekat tanah lah, daratan kan. Okey, so tumbuhan darat ni kan dia terbahagi kepada 2 tau. Okey, tumbuhan dekat darat ni dia terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama adalah tumbuhan berkayu. Okey, yang pertama adalah tumbuhan berkayu. Dan yang kedua, tumbuhan herba. Okey, tumbuhan herba ni adalah tumbuhan yang tidak berkayu. Dia bukan tumbuhan herba yang boleh merawat yang boleh kita guna untuk ubat-ubatan tu. Itu pun ia juga tumbuhan herba. Tapi tumbuhan herba dekat sini yang cikgu nak bincang ni adalah tumbuhan yang renek. Okey, tumbuhan yang tidak berkayu. So kita panggil dia sebagai tumbuhan herba. Okey, so jom kita tengok dahulu untuk tumbuhan berkayu. Okey, tumbuhan berkayu ni kan biasanya dia besar tau. Pokok dia besar, tinggi. Macam pokok apa? Macam pokok rambutan, pokok angsana. So dekat bawah ni, cikgu dah tunjuk kat kamu gambar pokok rambutan. So ini pokok rambutan. Sekarang musim rambutan kan? So ini pula pokok angsana. Okey, biasanya pokok angsana ni kamu boleh jumpa dekat tengah-tengah jalan. Okey, selain daripada pokok rambutan dengan pokok angsana, apa lagi tumbuhan berkayu yang kamu kenal? Boleh tulis dekat ruangan komen ataupun boleh on mic dan bercakap. Kalau tak nak bercakap, okey, pokok mangga. Betul Betul, pokok mangga. Lagi pokok apa? Nanti mesti ada yang komen, pokok durian. Musim kan sekarang, musim mangga, musim durian, musim rambutan. Yang lain ada tak? Jamal seorang je respon, yang lain boleh dengar ke suara cikgu ni? Fitri boleh dengar? Boleh. Okey. So selain daripada pokok manggis, pokok rambutan, pokok angsana, pokok apa lagi yang sejenis tumbuhan berkayu ni? Pokok betik. Okey. Betik berkayu ke? Dia ada batang yang keras tak? Betik ni. Tak. Okey. Good trying. Tapi betik bukan tumbuhan berkayu Betik tu dia kategori tumbuhan tidak berkayu. Pokok apple. Pokok apple. Okey, pokok apple besar. Alright. Lagi? Pokok mata kucing. Okey. Kita tengok batang dia tu.
Pokok nangka. Nampak? Pandai pun. Nangka, cempedak. Alright, very good. Okay. So kita nak tengok sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu ni dekat bawah ni So sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu ni dia mempunyai tisu berkayu yang keras, kuat dan tegar. Okey. So dekat tisu berkayu yang keras, kuat dan tegar ni dia dibina daripada lignin. Okey, dia memang ada bahan lah tisu semula jadi dalam batang tumbuh-tumbuhan berkayu ni. So lignin ni dia adalah bahan kompleks yang tegar dan juga keras. So disebabkan adanya lignin ini, itulah yang menyebabkan tumbuhan berkayu yang besar ni dia boleh stabil. Okey, boleh faham ya? Kalau faham, cuba angkat tangan. Okey, Alhamdulillah ramai yang angkat tangan. So maknanya dia faham lah tu. Okey, so jom kita tengok. Jom kita tengok tumbuhan tidak berkayu pula. So ni adalah tumbuhan tidak berkayu. Okey, so tumbuhan tidak berkayu seperti pokok apa? Pokok betik, okey, pokok kubis. Maksudnya semua sayur-sayuran lah. Kubis, kangkung, sawi, okey. And then pokok keembong, semua ni adalah tumbuhan tidak berkayu ataupun kita kata tumbuhan herba. Okey, tumbuhan herba yang mana dia bergantung pada air yang tersimpan di dalam sel batang untuk sokongan. Okey, jadi tumbuhan ini juga dia mendapat sokongan daripada kesegahan sel. Pernah dengar tak istilah kesegahan sel? Pernah dengar tak? Tak pernah dengar. Okey, tak pernah juga. Alright. So kamu pernah belajar kan struktur sel tumbuhan masa kamu tingkatan 1 ke 2 Cikgu tak ingat dah. Tapi dah lama kamu belajar tentang struktur sel tumbuhan. Okey, struktur sel tumbuhan ni kalau kamu lihat dia macam bentuk ni. Ini adalah sel tumbuhan. Okey, so sel tumbuhan ni kan dia mempunyai bentuk yang tetap. Betul tak? Sebab apa? Sebab dia ada dinding sel. Lepas tu dekat bentuk tumbuhan ni dia ada satu selain daripada nukleus, cytoplasma, membran sel bagai tu, dia ada lagi satu struktur. Yang mana struktur ini tak ada pun dekat haiwan iaitu yang kita panggil vakuol. Okey, vakuol iaitu vakuol ni dia akan menyimpan air. Okey, dia akan menyimpan air untuk tumbuh-tumbuhan. So cuba awak tengok kalaulah pokok keembong, pokok buah-buah, pokok sayur-sayuran ni kalau kita tak siram dia, dia akan layu, betul tak? So kalau kita tak siram dia akan layu je. Kalau kita siram barulah dia macam segar ataupun kita panggil dia segah. Okey, sebab apa? Sebab apabila kita siram air, vakuol dekat sel tumbuhan tu dia akan menyimpan air. Macam ni. So ini yang biru tu adalah air lah tu. Air yang berada di dalam vakuol. So bila air tu penuh dalam vakuol, sel itu pun akan jadi terjit sel. Terjit sel ni maknanya sel yang segah. Okey, manakala keadaan yang kedua ni flaccid cell ni nampak tak kandungan air dia kurang. Okey, so sel itu dalam keadaan flaccid, so kita kata tumbuh-tumbuhan tu akan menjadi layu sebab kekurangan air. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, so kita lihat pula yang ini. Okey. So sebenarnya kan sesetengah tumbuhan ni sesetengah tumbuhan ni dia akan membentuk struktur khas. Okey, dia akan membentuk struktur khas untuk memberi sokongan tambahan. Okey, ataupun kita kata untuk untuk memanjat pada sokongan lain, tujuan dia satu je, dia nak memperoleh cahaya matahari. Kenapa tumbuh-tumbuhan ni perlu memperoleh cahaya matahari? Kenapa kelas? Siapa tahu?
untuk buat fotosintesis. Lakukan proses fotosintesis. Ya, betul. Untuk tumbuh-tumbuhan itu menjalani proses fotosintesis. Kalaulah pokok tu tak buat proses fotosintesis, macam mana dia nak dapatkan makanan kan? So that's why pokok ni dia berusaha juga untuk cari matahari, cahaya matahari. Awak bayangkan, awak pernah tak tanam pokok? Pernah tak tanam maksud cikgu macam Pernah. pokok? Pernah. Okey, macam tanam pokok. Kalau cikgu musim PKP ni cikgu sukalah tanam kangkung, tanam sawi. Okey. So dekat rumah cikgu ni ada kawasan yang terdedah kepada cahaya matahari dan kawasan yang berbumbung tau. So cikgu letaklah pokok cikgu ni dekat bahagian yang berbumbung. Maknanya dia tak adalah directly terdedah pada matahari kan. And then apa yang cikgu perasan, pokok cikgu ni dia macam condong ke tepi tau. Dia macam bengkok ke tepi. Kenapa pokok tu dia condong ke tepi? Sebab nak cari cahaya matahari. Yes, very good. Sebab dia nak cari cahaya matahari. Sebab tu lah dia akan condong pergi cari matahari tu. Okay. So itu kenapa dia perlu sokongan tambahan sampai dia panjat-panjat pokok lain ataupun sokongan lain untuk memperoleh cahaya matahari. Okay. Jadi kita nak tengok ada 6 jenis, okey, ada 6 jenis sokongan tambahan pada tumbuh-tumbuhan. Okey, iaitu yang pertama adalah akar bane, okey, akar bane, akar sokongan dan akar jangkang. Okey, sorry, ada 5, 2 ni cikgu bincang, 3 yang cikgu akan bincang dahulu iaitu akar bane, sokongan, akar sokong dan akar jangkang. Okey, jom kita tengok yang pertama. Okey. Boleh nampak ke? Kalau tak nampak, cikgu besarkan sikit lah gambar ni. Okey. So ini yang pertama ni. Okey, ni yang pertama. So ini adalah akar banir. Okey, dekat mana kamu nampak akar banir yang besar macam ni? Pokok apa yang ada biasanya? Biasanya pokok mangga ada kan? Pokok mangga, pokok durian. Okey, Jamal ada jawab tadi sebab matahari makanan dia orang. Okey, Jamal, cikgu betulkan sikit ayat kamu sebab matahari makanan dia orang. Bukan matahari makanan pokok tau. Tapi pokok ni dia buat makanan menggunakan cahaya matahari. Okey, kita panggil dia proses fotosintesis. Okey, bagus. At least kamu ada knowledge tu kan untuk jawab. Okey. So kita balik kepada akar banir ni. So akar banir ni dia ada pada pokok yang besar dan tinggi lah macam pokok durian dan pokok angsana. So kalau kamu nak tengok pokok tu ada berakar banir ke tak, kamu lihat dekat bahagian akar dia. Okey. Okey, yang kedua pula. Okey, so ini yang kedua. Kita tengok. Ini adalah akar sokong. Okey, akar sokong ni adalah akar-akar yang tumbuh daripada batang atau dahan ke dalam tanah untuk menyokong tumbuh-tumbuhan. So inilah akar sokong ni yang bergantung-gantung ni. So itu adalah akar sokong. So biasanya akar jenis ini dia ada dekat pokok banyan, pokok pandan dan juga pokok ara. So kalau kamu nak kenal pokok-pokok ni, nanti lepas kelas kamu boleh Google Okey. Dan yang ketiga. Okey, ni yang ketiga. Yang ketiga adalah akar jangkang. Okey, akar jangkang ni hanya pokok bakau sahaja. Okey, yang ada. So akar jangkang ni dia akan menyokong pokok bakau ni yang hidup dalam kawasan paya. Okey, kawasan paya ni kawasan berair. So akar jangkang ni biasanya dia mempunyai akar yang berongga lah supaya dia boleh mendapat oksigen. Okey, seterusnya kita nak tengok pula bagi tumbuhan tidak berkayu sokongan tambahan bagi tumbuhan yang tidak berkayu. Okey, kalau tumbuhan tidak berkayu ni, dia mempunyai sokongan tambahan seperti sulur paut, akar cengkam dan juga batang berongga. Okey, kelas kejap ya.
Okey, so jom kita tengok pula untuk sulur paut. Pernah tengok tak sulur paut ni? Ni sulur paut. Okay, cikgu besarkan sikit. Inilah sulur paut ni. Pernah tengok tak? Pernah. Pokok apa yang ada sulur paut? Anggur. Okey, betul. Pokok anggur. Lagi? Timun. Pernah tengok pokok timun tak? Oh, pernah. Okey. So, biasanya setengah tumbuhan yang tidak berkayu macam pokok peria pun, okey, dia mempunyai sulur paut yang mana sulur paut ni dia adalah satu struktur halus dan berlingkar yang dia akan melilit tumbuh-tumbuhan lain ataupun objek untuk sokongan. Okey. So, biasanya kalau kita tanam tanaman yang macam ni, okey, tanaman herba yang tanaman sayur-sayuran yang macam ni, so kita kena buat dia macam sokongan lah, pasang kayu, kita panggil dia para. Okey, kita panggil para iaitu kita letak kayu ke jaring ke. Okey, supaya tumbuh-tumbuhan tu boleh melilit dan dia akan tumbuh ke atas. Okey, barulah dia dapat cahaya matahari. If not, kalau tak ada, dia akan cari juga. Okey, dia akan cari walaupun tumbuh-tumbuh apa-apa saja yang dia jumpa, dia akan melilit. Okey. Cuma nanti kalaulah dia tak ada tempat untuk dia melilit, kita risau dia tak dapat cahaya matahari, nanti tumbuh-tumbuhan kita tu tak boleh hidup ataupun tumbuh dengan subur. Okey, yang ini yang ini yang jenis ketiga iaitu akar cengkam. Mana akar cengkam dia? Yang ni Nampak tak akar cengkam? Akar cengkam ni kita kadang-kadang tak perasan pun pokok dia. Kita duk ingatkan apa benda lah. Okey, so kita katakan dia macam pokok lain, pokok yang sama tapi rupanya dia pokok lain yang menumpang dekat batang pokok lagi satu ni. Okey. So, contoh pokok yang ada akar cengkam ni adalah pokok orkid, pokok deduit. Okey, kamu boleh tengok pokok-pokok apa lagi yang ada akar cengkam. Alright. Jadi kamu boleh Google cari tumbuh-tumbuhan yang mempunyai akar cengkam. Okey. So, dah selesai untuk tumbuhan darat. Kita tengok pula untuk tumbuhan akuatik. Okey. Boleh nampak ke? Okey. So, tumbuhan akuatik ni, tumbuhan akuatik ni dia tidak mempunyai tisu berkayu untuk sokongan seperti tumbuhan darat tadi. Tetapi tumbuhan akuatik ni dia mendapat sokongan utama daripada daya apungan air. Okey. So, ini adalah sokongan utama untuk tumbuhan akuatik atau tumbuhan yang hidup dalam air. Okey, lagi satu sokongan untuk tumbuhan akuatik adalah tisu erenkima. Okey. Tisu erenkima ni berada dekat mana? Tisu erenkima ni dia berada dekat batang, dan juga daun tumbuhan akuatik. Okey. So apa pula tisu erenkima ni cikgu? Okey, tisu erenkima ni dia terdiri daripada sel yang berdinding nipis dan membentuk ruang-ruang udara di dalam tumbuhan akuatik. Macam gambar ni. Kamu nampak tak ni keratan batang sejenis tumbuhan keladi air. Okey, so cikgu ambil, cikgu cari. So macam ni lah bentuk batang dia tu. Dia ada macam ruang-ruang udara. So itu yang kita panggil tisu erenkima. So tisu erenkima ni yang ada ruang-ruang udara dalam tumbuhan akuatik ni, dia membantu tumbuh-tumbuhan untuk terapung di di air, di dalam air. Kejap ya kelas. Okey, alright. So kita tengok pula
Tapi ada sesetengah tumbuhan akuatik ni dia akan membengkak, okey, dan mempunyai batang berongga. Dan dia besar bagi dia menambah daya apungan dia seperti keladi bunting, pokok teratai. Okey, itulah sistem sokongan untuk tumbuhan akuatik. Okey, ada soalan tak nak tanya kelas? Ada tak soalan nak bertanya? Tak ada. Tak ada. So, okey, so kalau tak ada soalan nak bertanya, okey, thank you Fitri, tak ada cikgu. Okey, kalau tak ada soalan nak bertanya, kita nak buat latihan pengukuhan. Alright, kita nak buat latihan pengukuhan. So, mana latihan? Okey, ada dua latihan pengukuhan. Latihan ini saya akan share link dia dekat ruangan chat dan juga dalam WhatsApp kelas kamu. Okey.